agak menarik, iaitu berkenaan 5 tips bagaimana untuk memilih seminar yang sesuai. Hello semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ceria. Saya Arwan bin Aziz bin Abdul Majid bin Baba bin Kecik, merupakan seorang penceramah ataupun trainer dan juga seorang penulis. Tajuk kali ini yang akan saya sharekan merupakan suatu tajuk yang agak menarik, iaitu berkenaan 5 tips bagaimana untuk memilih seminar yang sesuai. 5 tips bagaimana untuk memilih seminar yang sesuai. Kenapa saya ingin kongsikan tentang perkara ini, tentang 5 tips ini? Kerana mungkin anda ataupun rakan-rakan semua pernah mengalami situasi begini. Bayar harga sekian-sekian, ini saja yang kita dapat. Kalau macam ni, aku pun tahu. Buang masa betul lah hadir ke seminar ni. Okey, alright, dah. Jangan kita buang masa. Mari kita terus dengarkan tips yang seterusnya. Tips yang pertama, tips yang pertama adalah kepentingan menghadiri sesuatu seminar ataupun kursus. Tips yang pertama, saya ulang, kepentingan menghadiri sesuatu seminar ataupun kursus. Maksudnya iaitu pentingnya perkara itu, pentingnya kita hadir ke suatu seminar itu kerana apa? Dan menghadiri seminar ataupun kursus sebenarnya dia merupakan satu pelaburan buat diri kita, self development, pelaburan untuk self development, dan semestinya boleh katakan pelaburan untuk pembangunan diri, satu perkara yang tidak merugikan. Ada bajet lebih, boleh pergi, mungkin boleh rancang pergi lebih banyak sedikit seminar. Kalau ada bajet yang kurang, mungkin boleh peruntukkan hanya beberapa sahaja, beberapa siri seminar yang boleh dihadiri. Jadi poinnya lah, poinnya dalam tips yang pertama ini, kepentingan dari seminar atau kursus, poinnya adalah apa yang kita hendak cari dalam seminar itu. Saya ulang balik, apa sebenarnya yang kita hendak cari dalam seminar itu. Adakah tajuk yang diwawarkan dalam seminar ataupun kursus itu adalah dalam skop, dalam konteks pembangunan diri kita? Jadi tak perlu kita pergi ke suatu seminar hanya kerana kita mengikut-ngikut ataupun ajakan oleh kawan-kawan, sedangkan kita tidak tahu pun yang tajuk tersebut tidak penting ataupun penting bagi diri kita. Baik, jadi saya ulang balik, poin yang pertama, tips yang pertama adalah kepentingan menghadiri seminar atau kursus. Itu yang kita perlu tahu, dan poin dia adalah kita tahu apa yang hendak dicari dalam seminar ataupun kursus yang kita hadiri. Tips kita yang kedua, tips yang kedua adalah tahu gap ataupun jurang yang perlu dirapatkan. Bagaimanakah gap atau jurang? Contoh dia begini. Katakan dalam konteks kita membuat iklan di media sosial ataupun di FB Ads. Tahap kita adalah pada tahap kosong. Kosong bermaksud kita tidak tahu apa ilmu berkaitan dengan FB Ads ataupun iklan di media sosial. Berada tahap kosong, tak tahu dan tak pernah buat pun. Jadi pengisian kita, apa yang perlu kita rapatkan adalah jurang antara tidak tahu dan sangat tahu.
Jadi di sini kita tidak perlu untuk terus pergi ke kursus yang peringkat yang dah advance, yang terlalu tinggi. Jadi mungkin kita perlu untuk merapatkan jurang, kita perlu satu step yang pertama saja, iaitu mungkin kita perlu pergi kursus atau seminar pengenalan ataupun asas kepada FB Ads ataupun pengenalan kursus kepada membuat iklan di media sosial, iaitu tahap dia daripada kosong pergi ke satu. Jadi itu yang dimaksudkan kita tahu gap, tahu jurang yang mana apakah yang perlu kita hadiri untuk kita rapatkan jurang tersebut. Jadi berada di tahap 1 dan seterusnya kita pergi kursus atau seminar yang selanjutnya, 2, 3 dan akhirnya sampailah ke tahap yang 5. Jadi jurang itu semakin lama semakin dirapatkan. Okey, dan seterusnya apakah tips yang kita akan dengar, yang akan kita pelajari nanti, bagaimana untuk memilih kursus ataupun seminar yang sesuai. Dan tips yang ketiga adalah lihat objektif seminar ataupun kursus yang telah digariskan. Macam mana nak lihat objektif tersebut? Sumber nak lihat objektif tersebut adalah berdasarkan brosur ataupun flyer ataupun banner ataupun iklan yang kita baca melalui media sosial ataupun platform-platform lain berkaitan kursus ataupun seminar yang ingin kita hadiri. Okey, jadi kita lihat objektif yang digariskan, adakah bersesuaian dengan kehendak kita. Itu jadi lihat objektif seminar atau kursus yang telah digariskan. Persoalan di sini adalah bagaimana jika sesuatu program ataupun jika sesuatu seminar ataupun kursus yang diiklankan tidak ditetapkan ataupun tidak dimaklumkan berkaitan dengan objektif program tersebut. Apakah tindakan yang boleh kita lakukan? Jawapan dia adalah sangat mudah. Kita perlu untuk menghubungi balik pihak urus dia, hubungi balik pihak urus dia dan bertanyakan apakah objektif latihan, seminar atau kursus yang telah digariskan dalam program yang akan dikendalikan. Biasanya dalam pengamalan pembangunan sumber manusia ataupun dalam konteks pembangunan latihan, objektif seminar, kursus ataupun program latihan perlu ada, sekurang-kurangnya satu objektif. Sekurang-kurangnya satu objektif. Dan kalau anda ingin lihat lagi maklumat berkaitan dengan pengurusan latihan, pembangunan latihan, anda boleh lihat di alamat ataupun yang diterterakan di sebelah kanan saya. Banyak saya sharekan, saya kongsikan berkaitan dengan latihan ataupun pembangunan latihan. Kalau nak belajar ataupun mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang penceramah ataupun trainer, boleh juga belajar di penulisan saya, ataupun ingin cuba untuk membentuk satu modul latihan pun boleh juga layari penulisan saya yang di sebelah kanan, alamat yang saya sertakan. Jadi kesimpulan dia apa-apa program latihan pun, seminar, kursus, webinar, semestinya dalam konteks pembangunan sumber manusia perlu mempunyai objektif. Perlu mempunyai objektif. Tips kita yang keempat, tips yang keempat adalah harga yuran seminar ataupun harga yuran kursus ataupun harga yuran program latihan. Jadi untuk kita pilih, untuk kita hadir ke seminar yang ditawarkan, of course sudah tentu kita perlu melihat kadar harga yang ditawarkan oleh pihak penganjur.
Okey. Dan yang pertama, okey, kita perlu ada peruntukan ataupun bajet untuk hadiri program itu. Cuma persoalan dia dalam konteks harga yuran seminar itu, berapakah harga pasaran, berapakah harga market untuk sesuatu program ataupun seminar ataupun latihan yang dikendalikan. Okey, itu persoalan dia. Cuma saya boleh olah, yang boleh saya lihat dari segi perspektif umum. Okey, dari segi perspektif umum, kadar yuran seminar itu sebenarnya bergantung kepada, okey, bayaran dia itu bergantung kepada siapakah speaker ataupun penceramah itu. Okey, siapakah speaker ataupun penceramah itu? Apakah pengalaman, okey, apakah pengalaman yang ada, yang dipunyai, yang dimiliki oleh speaker ataupun penceramah ataupun coach ataupun trainer itu. Okey, ini faktor yang mempengaruhi yuran seminar lah. Dan yang ketiga, tempat yang diadakan, okey, atau kelas yang diadakan. Adakah di contoh, kalau di hotel 5 star 5 bintang, harga dia mungkin mahal sikit berbanding dengan hotel yang taraf 3 bintang ataupun 2 bintang. Dan seterusnya, yang mempengaruhi harga seminar itu adalah tempoh masa. Okey, sudah tentu kita boleh katakan kelas yang bermula daripada 8 pagi hingga 5 petang, harga dia sudah tentu lebih mahal daripada kelas yang bermula pada pagi dan tamat pada waktu tengah hari. Dan perkara yang mempengaruhi tentang berkenaan dengan yuran seminar juga adalah menu ataupun makanan yang disediakan. Berapa kali peserta akan dapat makan dan pengisian dia, apakah menu-menu dia. Okey, itu semua akan mempengaruhi. Jadi akhir sekali, kalau berkaitan dengan harga yuran seminar, okey, yang perlu kita lihat balik, adakah kos ataupun duit yang kita akan laburkan itu, yang kita akan keluarkan itu adalah dalam bajet kita sendiri. Okey, dalam lingkungan bajet yang kita ada. Dan yang kelima, okey, tips yang kelima memilih seminar yang sesuai, kursus yang sesuai adalah siapa input ataupun speaker ataupun penceramah ataupun coach bagi program seminar yang akan kita hadiri. Siapakah mereka? Jadi sebelum kita pergi ke seminar itu, kita dah tahu nama dia sekian. Apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita lakukan adalah kita cuba buat kajian ataupun cari maklumat. Siapakah trainer ini, siapakah speaker ini, apakah pengalaman yang dia ada, adakah dia speaker itu mempunyai kekuatan ataupun cukup kompeten untuk membawa tajuk yang akan dikendalikannya. Okey, buat kajian dulu. Dan mungkin juga boleh bertanya juga kepada rakan-rakan yang telah hadiri seminar yang sama, yang mana speaker dia adalah orang yang sama. Boleh tanya rakan-rakan yang hadiri bagaimana pandangan dia terhadap program tersebut. Jadi yang kelima tadi, siapa input atau speaker atau penceramah bagi sesuatu seminar, kita perlu buat kajian ataupun perlu tahu latar belakang dia sedikit, tak banyak pun sedikit. Alright, okey, sekian saja perkongsian saya untuk kali ini, dan akan datang saya akan sharekan lagi banyak berkaitan dengan pembangunan diri, topik-topik berkaitan pembangunan diri, dan juga tajuk-tajuk berkaitan dengan penulisan dan juga buku. Dan jangan lupa untuk subscribe, okey, bagi mendapatkan informasi berkaitan video-video yang terkini. Sekian, terima kasih.